Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam Jom Tahu bersama saya Nur Fitrah Insyirah binti Fauzi pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik jelita lagi bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu topik forum kita pada hari ini. Topik forum kita bertemakan kesihatan, iaitu masalah obesiti di kalangan rakyat Malaysia pada masa kini. Pasti ramai yang biasa mendengar perkataan obesiti. Obesiti adalah masalah berat badan yang berlebihan atau ringkasnya disebut sebagai kegemukan. Obesiti ialah satu daripada penyakit utama yang berkait dengan gaya hidup pada abad ini. Tubuh badan yang sihat merupakan tonggak kehidupan yang sejahtera. Sebelum kata persulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, sebelum menelusuri lebih mendalam topik perbincangan kita, saya ingin memperkenalkan dua orang ahli panel yang sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Ahli panel kita yang pertama ialah Dr. Nur Akilah Auni binti Rohaimi yang merupakan seorang doktor pakar di Jabatan Surgery Unit Bariatik dan Metabolic Surgery di sebuah hospital swasta Kuala Lumpur. Selamat datang doktor, apa khabar? Seterusnya, ahli panel kita yang kedua iaitu Puan Nur Alia binti Muhammad Rozi yang merupakan seorang pakar pemakanan di sebuah pusat perubatan di Ibu Negara. Selamat datang Puan, apa khabar? Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita tentang masalah obesiti di kalangan rakyat Malaysia pada masa kini. Sidang hadirin yang dihormati, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan obesiti dan bagaimana untuk kita mengenal pasti sama ada berat badan kita adalah normal atau sebaliknya? Bagi menjawab persoalan ini, saya menjemput Dr. Akilah untuk memberikan penjelasan terhadap persoalan tersebut. Silakan doktor. Terima kasih kepada moderator kita atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Tidak lupa juga kepada ahli panel kedua yang tidak asing lagi bagi kita iaitu Puan Alia yang merupakan pakar perubatan di sebuah pusat perubatan di Ibu Negara. Salam suha Puan Alia. Baiklah, untuk meneruskan forum kita pada hari ini, suka untuk saya berkongsi dengan semua hadirin yang dikasihi berkenaan dengan sejenis masalah kesihatan yang kini banyak berlaku di negara kita iaitu masalah obesiti. Obesiti merupakan satu keadaan di mana berat badan seseorang itu melebihi tahap normal dan menjejaskan kesihatan. Sidang hadirin yang dihormati, jika berat badan tuan-tuan dan perempuan melebihi 20% berat badan normal, maka ia dikategorikan sebagai obesiti. Untuk pengetahuan semua, kadar lemak berlebihan bagi lelaki obes adalah 25%, manakala bagi perempuan pula adalah 35%. Pada itu, penyakit ini memerlukan kepada rawatan susulan berpanjangan, terapi serta pemerhatian yang lebih oleh pengamal perubatan. Oleh itu, saya menyeru kepada pihak tuan-tuan dan puan-puan agar mengawal pengambilan makanan segera dalam setiap hidangan seharian terutamanya kanak-kanak kerana mereka lebih cenderung untuk mendapat masalah ini. Bab kata pepatah,
Mencegah lebih baik daripada mengubati. #KitaJagaKita, sayangi diri. Sekian sahaja perkongsian saya untuk persoalan yang diajukan oleh moderator kita untuk pusingan yang pertama ini. Saya serahkan kembali kepada moderator kita untuk meneruskan program ini. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Akilah. Demikian tadi penjelasan tentang maksud obesiti dan cara untuk mengenal pasti berat badan kita. Oleh itu, kita perlulah sentiasa peka dengan berat badan kita agar memiliki berat badan yang ideal dan normal. Seterusnya, pengambilan makanan juga sangat berkait rapat dengan berat badan kita. Oleh itu, dijemput Puan Alia untuk memberitahu serba sedikit tentang pengambilan makanan seharian yang diambil oleh seseorang individu yang boleh mengakibatkan berlakunya obesiti. Silakan Puan. Terima kasih pengerusi yang cantik molek pekertinya membawa resume persoalan. Terlebih dahulu, yang dihormati barisan tetamu kehormat, kombinasi intelektual kehakiman, rakan panel seterusnya, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Soalan yang amat menarik daripada pengerusi kita pada hari ini mengenai adakah pengambilan makanan seharian berkait rapat dengan masalah obesiti. Baiklah, seperti yang kita semua sedia tahu, masalah berat badan berlebihan menjadi salah satu isu hangat yang kian diperbincangkan di negara kita sejak beberapa tahun ini. Seperti yang kita dapat lihat pada pembentangan yang saya lampirkan yang menunjukkan bahawa Malaysia merupakan negara Asia Tenggara pertama yang mencatatkan 15.6% yang mengalami masalah obesiti. Pakar Pembedahan Am dan Bariatrik Pusat Perubatan Sunway, Datuk Dr. Tik Fuji berkata, Malaysia direkodkan sebagai negara yang mempunyai paling ramai penduduk yang mengalami masalah obesiti di Asia Tenggara menerusi kajian Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO pada 2011. Mengulas tabiat rakyat Malaysia mengenai pengambilan makanan ketika Ramadan, Ketua Pegawai Perubatan Hospital Columbia Asia Datuk Eng Le Li berkata, kajian mendapati pemakanan tidak seimbang, gaya hidup tidak sihat dan waktu bekerja yang panjang menjadi risiko terbesar obesiti dan pelbagai penyakit lain. Menurut Pengarah Pusat Sejahtera Universiti Sains Malaysia USM, Dr. Nurmala Abdul Wahid, cara pemakanan yang tidak seimbang menjadi punca utama memikirkan kandungan makanan tersebut dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam badan mereka, seterusnya menjadikan mereka seorang yang obes. Pemilihan makanan yang kurang sihat terutamanya seperti lemak dan makanan manis secara berlebihan dapat meningkatkan peluang untuk mereka menjadi obesiti dengan kadar yang lebih cepat. Selain itu, kemudahan restoran dan gerai 24 jam serta perkhidmatan penghantaran makanan menjadi punca masyarakat tidak lagi menghiraukan masa makan yang betul dalam kehidupan seharian mereka. Baiklah, itu sahaja ulasan saya mengenai obesiti berkait rapat dengan pengambilan makanan. Terima kasih atas penjelasan daripada Puan Alia berkaitan pengambilan makanan seharian bagi individu yang obesiti. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa cara pengambilan makanan yang berlebihan dan tidak sihat boleh menyebabkan seseorang itu akan mengalami masalah kegemukan atau obesiti yang boleh menjejaskan kesihatan tubuh badan. Oleh itu, bolehkah Puan Alia menjelaskan kepada kami apakah punca yang berlakunya masalah obesiti tersebut? Pada pendapat saya, terdapat banyak punca yang boleh menjadikan seseorang itu menghadapi masalah obesiti. Antaranya ialah pemakanan seseorang. Pada zaman sekarang, faktor pemakanan punca obesiti yang paling utama. Gaya pemakanan yang kurang sihat juga merupakan punca obesiti di kalangan pelajar. Obesiti sering berpunca dari pengambilan kalori yang terlalu banyak daripada sumber karbohidrat dan lemak seperti nasi, tepung, roti, biskut, minuman manis dan makanan-makanan bergoreng.
Bagi warga pelajar, kantin-kantin yang menjual makanan yang kurang sihat seperti ayam goreng, nugget, sosis, keropok dan minuman air manis turut menyumbang kepada obesiti. Kemunculan pelbagai restoran makanan segera yang menjual makanan yang berkalori tinggi pada harga yang rendah serta peningkatan saiz hidangan di restoran tersebut turut menyebabkan peningkatan kadar obesiti dalam kalangan rakyat Malaysia. Selain itu, gaya hidup yang tidak sihat. Selain pemakanan yang kurang sihat, kurang bersenam juga punca obesiti yang penting. Di Malaysia, banyak pekerjaan yang fizikal dahulu telah diganti dengan mesin-mesin. Di seluruh dunia, terdapat perubahan dari kerja-kerja fizikal kepada kerja-kerja pejabat. Oleh itu, penggunaan tenaga dalam satu hari semakin berkurangan kerana banyak pekerja di pejabat hanya duduk di hadapan komputer sahaja. Beban pekerjaan yang makin meningkat juga menyebabkan banyak orang tidak mempunyai masa untuk bersenam selepas kerja. Selain itu, banyak orang lebih suka menghabiskan masa lapang mereka dengan bermain, telefon atau berehat di rumah daripada bersenam di luar rumah. Seterusnya, masalah keturunan yang mempunyai sejarah obesiti. Kajian-kajian telah mendapati bahawa anak-anak di mana ibu bapanya menghidap masalah obesiti mempunyai risiko sebanyak 80% untuk menghidap obesiti juga. Jika ibu bapa mempunyai berat badan yang normal, maka risiko anak-anak mereka untuk menghadap obesiti itu dianggarkan kepada 10% sahaja. Akhir sekali, punca-punca lain seperti stres. Stres punca obesiti yang penting terutamanya dalam kalangan pelajar dan orang dewasa. Sesetengah orang mengambil makanan yang berlebihan semasa mereka stres sebagai cara untuk mereka mengurangkan masalah tekanan tersebut. Selain itu, sesetengah penyakit seperti penyakit Cushing, kekurangan hormon tiroid dan juga sindrom polistik ovari boleh menyebabkan obesiti. Obesiti juga berpunca dari kesan sampingan ubat-ubatan seperti ubat hormon, ubat steroid dan ubat psikiatrik. Kesimpulannya, obesiti merupakan masalah yang semakin serius di negara kita. Oleh itu, kempen kesedaran haruslah dipergiatkan agar rakyat mengetahui dan memahami punca-punca obesiti yang sebenar. Semoga perkongsian yang telah diberikan oleh ahli-ahli panel kita bagi forum kita pada hari ini dapat memberi kesedaran kepada semua golongan, tidak kira tua atau pemuda, untuk membentuk kehidupan yang benar-benar sihat dan mempunyai tubuh badan yang ideal. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk berkongsi maklumat berkaitan masalah obesiti di kalangan rakyat Malaysia pada masa kini. Semoga forum ini dapat membantu semua untuk menjaga kesihatan dengan lebih baik. Sidang hadirin yang dihormati, di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi, salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Terimalah salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya, mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih kepada moderator kita atas soalan yang diajukan. Bercakap tentang kesan obesiti, ramai masyarakat masa kini mengambil mudah dan tidak menghiraukan apa yang akan berlaku sekiranya tidak mengawal pengambilan makanan seharian, terutamanya lemak. Berbalik kepada persoalan tadi, implikasi akan berlaku sekiranya tidak menjaga pengambilan makanan terutamanya individu obes ialah mudah untuk menghidap penyakit kronik sehinggakan boleh membawa kepada kematian. Seramai 2.8 juta kematian yang dicatat dalam setahun akibat masalah ini. Antara penyakit-penyakit yang disebabkan oleh obesiti ialah yang pertama iaitu diabetes ataupun kencing manis. Terdapat beberapa kajian yang mengatakan bahawa sebahagian individu obes menghidap kencing manis. Hal ini telah dinyatakan oleh Puan Alia berikutan pengambilan makanan manis secara berlebih-lebihan dalam setiap hidangan.
Seterusnya ialah individu obes sangat berisiko untuk mendapat kolesterol tinggi. Bercakap tentang kolesterol tinggi, boleh dikatakan majoriti daripada kalangan masyarakat obes akan menghidap penyakit ini kerana tidak mengikut piramid makanan seperti mana yang disyorkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Selain itu, penyakit jantung koronari juga merupakan kesan daripada obesiti. Tidak asing lagi bagi kita apabila menyebut tentang penyakit ini kerana masalah ini berlaku apabila tisu lemak mengelilingi pinggang secara langsung. Ini boleh menjejaskan struktur dan fungsi jantung dan sekaligus menyebabkan ia tidak boleh membekalkan jumlah darah dan oksigen yang cukup bagi keperluan tubuh badan. Dan yang terakhir ialah kesukaran mengandung. Masalah ini sering dihidapi oleh wanita yang mengalami masalah berat badan yang berlebihan kerana hormon yang dihasilkan oleh sel lemak adalah tinggi sekaligus akan menyebabkan terjejasnya tahap kesuburan. Dengan ini, obesiti memberi kesan yang mendalam kepada wanita yang mengalami berat badan yang berlebihan. Antaranya ialah gangguan kitaran haid. Oleh itu, kecenderungan untuk mengalami gangguan ovulasi akan meningkat. Sekadar ini sahaja perkongsian saya. Saya serahkan kembali kepada moderator kita yang kecil Walid di sana untuk meneruskan program ini. Silakan Insyirah. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Akilah atas perkongsian dan penjelasan tersebut. Sudah terang lagi bersuluh bahawa kesan daripada obesiti ini dapat merosakkan dan menjejaskan kesihatan tubuh badan dan kehidupan seharian kita. Kita mestilah mengetahui dengan jelas implikasi daripada masalah tersebut agar kita dapat cegah dengan cepat. Soalan terakhir bagi forum kita pada hari ini iaitu bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah obesiti yang berlaku di kalangan rakyat Malaysia pada masa kini agar mereka dapat mencegah secepat mungkin. Dipersilakan Puan Alia untuk berkongsi pandangan anda. Terima kasih pengerusi. Seterusnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengatasi masalah obesiti. Pertama sekali, jika anda mempunyai anak yang mengalami masalah obesiti atau anda sendiri yang mengalami masalah berat badan melampau ini, anda perlu mengingatkan mereka bahawa anda sendiri sentiasa bersamanya supaya mereka tidak berputus asa dan mengalami masalah kemurungan. Jadi, saya akan memperincikan apa itu cara-cara mengatasi obesiti. Yang pertama, melalui diet yang betul. Diet bukan bermaksud tidak makan atau terpaksa menahan lapar untuk kurus. Ini pemahaman yang salah lagi menyesatkan. Cara diet yang betul menurut World Health Organization (WHO) adalah melalui program pemakanan yang lengkap, seimbang dan sihat. Program diet yang lengkap dan seimbang penting untuk membasmi penyakit berlebihan makanan serta obesiti. Yang kedua, makan 5 kali sehari buah dan sayur. Makan sekurang-kurangnya 5 hingga 7 hidangan buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Selain rendah kalori, buah-buahan dan sayur-sayuran juga mengandungi kandungan nutrien serta serat yang tinggi. Ini secara tidak langsung menjadikan anda cepat berasa kenyang dengan pengambilan nilai kalori yang kurang, seterusnya boleh membantu mencegah kenaikan berat badan. Seterusnya, senaman ringkas tapi konsisten. Selain mengawal diet pemakanan, aktiviti beban pekerjaan yang makin meningkat juga menyebabkan banyak orang tidak mempunyai masa untuk bersenam selepas kerja. Selain itu, banyak orang lebih suka menghabiskan masa lapang mereka dengan bermain, telefon atau berehat di rumah daripada bersenam di luar rumah. Seterusnya, masalah keturunan yang mempunyai sejarah obesiti. Kajian-kajian telah mendapati bahawa anak-anak di mana ibu bapanya menghidap masalah obesiti mempunyai risiko sebanyak 80% untuk menghidap obesiti juga. Jika ibu bapa mempunyai berat badan yang normal, maka risiko anak-anak mereka untuk menghadap obesiti itu dianggarkan kepada 10% sahaja. Akhir sekali, punca-punca lain seperti stres. Stres punca obesiti yang penting terutamanya dalam kalangan pelajar dan orang dewasa. Sesetengah orang mengambil makanan
yang berlebihan semasa mereka stres sebagai cara untuk mereka mengurangkan masalah tekanan tersebut. Selain itu, sesetengah penyakit seperti penyakit Cushing, kekurangan hormon thyroid dan juga sindrom polycystic ovary boleh menyebabkan obesiti. Obesiti juga berpunca dari kesan sampingan ubat-ubatan seperti ubat hormon, ubat steroid dan ubat psikiatrik. Terima kasih Puan Alia atas perkongsian tersebut. Saya berharap agar cara-cara tersebut dapat membantu rakyat di Malaysia untuk mencegah daripada berlakunya masalah obesiti. Konklusinya, saya harap setiap individu di luar sana hendaklah mengambil berat dan cakna dengan tubuh dan berat badan masing-masing kerana badan yang sihat datangnya daripada makanan yang sihat. Bak kata pepatah, badan sihat, otak cerdas. Semoga perkongsian yang telah diberikan oleh ahli-ahli panel kita bagi forum kita pada hari ini dapat memberi kesedaran kepada semua golongan, tidak kira tua ataupun muda, untuk membentuk kehidupan yang benar-benar sihat dan mempunyai tubuh badan yang ideal. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk berkongsi maklumat berkaitan masalah obesiti di kalangan rakyat Malaysia pada masa kini. Semoga forum ini dapat membantu semua untuk menjaga kesihatan dengan lebih baik. Sidang hadirin yang dihormati, di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi, salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Terimalah salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya, mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia.